Assalamualaikum, salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ehsan Yahya. Ini waktunya untuk cerita. Apa cerita anda hari ini? Pastinya tumpuan kita untuk melihat, menyaksikan ataupun mendengar mengenai kabinet ataupun senarai kabinet yang mungkin akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak akan membuat sebarang pengumuman hari ini berhubung senarai barisan kabinet, dan perkara itu sebenarnya disahkan oleh pejabat Perdana Menteri selepas Perdana Menteri selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Abdul Aziz Kuantan, Pahang hari ini. Selain daripada itu, kita juga akan melihat beberapa cerita lain, terutamanya berhubung dengan kes hari ini yang melebihi 24,000 kes positif COVID-19, dan kita nak melihat kepada rentetan kesan terhadap sektor ekonomi, khususnya untuk melihat kepada perkembangan semasa dalam dan juga luar negara. Jadi untuk waktu ini, saya nak terus sahaja bersama dengan wartawan Astro Awani Umawati Ramaya yang masih lagi berada di Putrajaya, walaupun kita tahu keputusan ataupun makluman dan informasi berkaitan dengan tiada pengumuman kabinet akan diumumkan hari ini. Tetapi kita nak melihat kepada cerita liputan Umawati yang mungkin berada di sana sejak tengah hari tadi, sejak pagi tadi sebenarnya, untuk memberikan perkembangan terkini dari semasa ke semasa berhubung perjalanan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Uma, bagaimana cerita liputan dan juga penjajaran berita untuk hari ini, Uma? Hai Ehsan, terima kasih. Dan benar apa yang Ehsan bagi tahu, kini saya berada di Jabatan Perdana Menteri. Kami tiba di sini lebih kurang pukul 11.45 pagi, Ehsan. Dan sejak 11.45 pagi tadi, kru Astro Awani masih berada di sini sehingga jam sekarang, dan setakat pukul 3.37 tadi tidak ada sebarang pergerakan mana-mana kenderaan VIP. Dan apa yang saya boleh kongsikan oleh rakan setugas DIN sebentar tadi di Istana Abdul Aziz di Kuantan, Datuk Seri Ismail Sabri berangkat pulang kira-kira pukul 1.38 petang tadi, menaiki pesawat komersial yang tiba di sini di lapangan terbang Subang kira-kira pukul 2.40 petang tadi. Dan ikutkan dalam Waze, lebih kurang mungkin dia akan mengambil lebih kurang masa 40 hingga 40 minit, dan beliau tiba di sini kira-kira pukul 3.37. Beliau juga diiringi dengan beberapa pegawai dan juga anggota polis seperti biasa. Dan apa yang saya boleh kongsikan, meskipun tidak ada sidang media, tidak ada pengumuman, kami para wartawan masih lagi sedia menunggu di sini. In case anything, mungkin last minute mungkin ada apa-apa perubahan, kami akan menanti di sini sehingga Datuk Seri Ismail Sabri berangkat keluar daripada Jabatan Perdana Menteri ini, ya Ehsan. Dan juga Umar, kita tahu ini perkembangan dan kita telah pun mendapat maklumat bahawa tiadanya pengumuman kabinet akan diumumkan hari ini. Tapi seperti yang Umar nyatakan tadi, biasalah menjadi seorang wartawan, perkara yang perlu kita buat adalah untuk menunggu mungkin ada perkembangan semasa. Tetapi melihat kepada daripada pukul 11, Umar Wati berada di sana mendapatkan maklumat dan juga melihat kepada pergerakan Perdana Menteri. Bagaimana dengan rakan wartawan lain yang berada di sana, terutamanya menunggu dan juga mendapatkan maklumat daripada rakan kita yang berada di Kuantan contohnya? Bagaimana kolaborasi dan juga jajaran perkongsian maklumat itu dijana ataupun dibuat untuk mendapatkan maklumat terkini daripada Kuantan ke Putrajaya contohnya? Tentunya Ehsan, saya berhubung dengan rakan setugas DIN untuk mendapat perkembangan, termasuk pukul berapa Datuk Seri Ismail Sabri berangkat keluar daripada Istana Abdul Aziz tadi. Sejeru saja beliau berangkat keluar, kami Astro Awani datang ke sini lebih kurang pukul 12, standby di sini sejak pukul 12 tadi. Dan apabila bukan saja saya, rakan-rakan media yang lain turut berada di sini, di mana satu kemah disediakan untuk rakan-rakan media oleh Jabatan Perdana Menteri, iaitu benar-benar di bahagian kanan saya, dan semua para wartawan termasuk bernama, sinar harian dan berita harian dan sebagainya
duduk di sini. Dan dari segi perkongsian maklumat, bukan saja saya berhubung dengan rakan setugas DIN di Kuantan, malahan kami juga berkongsi maklumat dengan para wartawan dari agensi-agensi yang lain. Misalnya macam seperti tadi apa yang dikatakan yang disahkan oleh pejabat Perdana Menteri yang tidak ada sebarang pengumuman hari ini sebenarnya dihubung oleh salah seorang rakan bernama saya yang terus berhubung dengan Setiausaha Akhbar dengan Jabatan Perdana Menteri sebentar tadi. Dan dari situ kita mendapat maklumat yang disahkan bahawa tidak ada sebarang sidang media. Begitu perkongsian maklumat. Dan maksudnya kita tidak perlu setiap orang menghubungi Jabatan Perdana Menteri, sumber-sumber dalam dan sebagainya. Itu begitu kita sebagai media bekerjasama di sini, Aisan. Dan juga Umar, akhir sekali, kita tahu Umar masih lagi berada di sana, masih menunggu mungkin ada perkembangan terkini, tetapi untuk melihat kepada perjalanan ini mungkin ada hint ataupun bila keputusan ataupun senarai kabinet itu akan diumumkan? Ya, Ihsan, pada jam setakat ini tidak ada sebarang pengumuman akan dilakukan. Pun begitu, kami para media kami menjangkakan pengumuman perlu dibuat selewat-lewatnya hari Ahad. Iaitu seperti mana yang kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri sendiri bahawa paling lewat kabinet akan diumumkan selewat-lewatnya minggu ini, iaitu hari Ahad. Dan mungkin angkat sumpah dijangkakan akan berlangsung pada hari Isnin ini. Itu yang paling lewat. Tapi apa yang jelas, apa yang kita boleh jangkakan, beberapa menteri kabinet dikekalkan dalam portfolio yang sebelum ini dan fokus tentunya tertumpu kepada pelantikan timbalan Perdana Menteri. Beberapa nama disebut. Mungkin tidak ada Perdana Menteri untuk mengisi jawatan tersebut seperti mana kabinet yang pernah dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini pada awal kabinet tersebut di mana tidak ada sebarang individu yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Mungkin boleh jadi sebarang kemungkinan, sebarang semua persoalan mungkin akan terjawab dalam 1 atau 2 hari lagi, Ihsan. Baik, terima kasih Umawati Ramayah atas perkongsian cerita liputan itu tadi. Dan kita tahu senarai-senarai nama kabinet yang baharu ini secara tidak sahnya kita dapat lihat menerusi WhatsApp dan sebagainya. Apapun keputusan dan juga senarai yang betul-betul sahih akan diumumkan oleh Perdana Menteri dalam tempoh terdekat ini. Dan seperti yang Umawati katakan tadi, mungkin paling lewat adalah pada hari Ahad sebab ia masih lagi dalam minggu yang sama. Dan seperti apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, senarai kabinet akan diumumkan dalam minggu ini juga. Jadi perkara ini perlu kita tunggu dan juga kita sama-sama nantikan sebab siapa antara individu yang akan mengisi portfolio kementerian-kementerian penting. Semua penting, tetapi pastinya ia adalah sesuatu perkara yang unik apabila ia melibatkan kerjasama yang melibatkan parti-parti yang ada di Malaysia. Jadi daripada cerita berkaitan dengan list ataupun senarai kabinet ini, kita nak melihat kepada angka terkini jangkitan COVID-19 di Malaysia yang melebihi 24,500. Jadi saya nak terus sahaja ketika ini bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid, Syed Junaid, yang merupakan pakar kesihatan awam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, melihat kepada setiap hari kita mencatatkan jumlah yang tinggi dan hari ini melepasi 24,000. Kita melihat kepada program vaksinasi juga dilaksanakan dengan begitu baik sekali untuk takat ini melebihi daripada 500,000 suntikan setiap hari. Tetapi dengan adanya varian-varian baharu yang mungkin Delta dominan ketika ini dalam kadar jangkitannya, bagaimana untuk kita faham bahawa kehidupan dan juga suasana COVID-19 ini adalah keadaan penularan dalam komuniti dan juga dalam masyarakat, supaya kita mengambil vaksin tapi dalam masa yang sama mengamalkan SOP, tetapi kita perlu juga memahami bahawa ini adalah kehidupan berkaitan dengan COVID-19, Datuk. Terima kasih. Kalau kita lihat dari segi bilangan kes, hari ini merupakan satu lagi rekod yang menunjukkan bilangan kes yang begitu tinggi dan juga bilangan kematian yang agak begitu tinggi juga, dan sebahagian mungkin 30-40% daripada yang
meninggal itu ada di dalam kategori kita panggil broad index. Ini merupakan masalah besar yang kita hadapi. Jadi kita tahu bahawa program vaksinasi sedang berjalan, tapi liputannya masih lagi di bawah 50%. Jadi tindakan untuk meningkatkan terus program vaksinasi ini perlu dilakukan. Dan saya tertarik dengan perkara yang berlaku dalam seminggu dua ini mengenai disiplin daripada ahli masyarakat kita yang tidak begitu mematuhi SOP, dan kita jangan terlalu mengharap bahawa kita boleh mengawal ni cuma dengan program vaksinasi saja. Program vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan imuniti, tetapi SOP seperti penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan sebagainya itu harus diteruskan. Dan ini merupakan sebagai tindakan sokongan kepada program vaksinasi untuk menurunkan kes dan juga mengawal pandemik ini dengan berkesan. Jadi kita juga harus lihat bahawa ada golongan-golongan yang tidak mengambil vaksin, tetapi mereka juga tidak mematuhi SOP. Ini memburukkan lagi keadaan. Jadi saya rasa semua pihak harus bekerjasama dalam hal ini dan mematuhi arahan-arahan dan juga tindakan yang diambil oleh pakar-pakar kesihatan awam untuk memastikan bahawa kita dapat mengawal COVID-19, pandemik COVID-19 ini berkesan. Datuk, ini apa yang saya perhatikan dah ketika pergi kerja, pulang kerja dan sebagainya. Kita melihat kepada dine-in itu dibenarkan di negeri fasa 1 contohnya, tetapi ada kedai-kedai, contohnya kedai-kedai mamak lah Datuk, masih lagi tidak seramai dulu apabila kita perlu menunjukkan sertifikat ataupun sijil selepas 2 dos dan juga melepasi 14 hari bagi sesetengah vaksin dan sebagainya. Tapi melihat kepada ini, mungkin terbit dalam fikiran saya bahawa ketakutan rakyat dan juga masyarakat itu masih wujud apabila tidak ramai seperti dulu orang yang pergi dine in ataupun yang makan di kedai makan. Datuk melihat kepada bagaimana keadaan dan juga sikap rakyat ini sangat penting bagi memastikan bahawa keadaan ataupun kelonggaran itu tidaklah sewenang-wenangnya untuk kelonggaran yang nyata, tetapi perlu ada sifat berwaspada dan juga berhati-hati lagi. Ya, betul. Pendapat saudara mengenai perkara ini, terutama sekali apabila negara perlu membuka ekonominya bagi menjanakan kembali pendapatan dan sebagainya. Tetapi kita tidak mahu mereka yang tidak berdisiplin, tidak mengikut SOP dan juga mereka yang tidak mengambil vaksin mengeksploitasikan keadaan ini sehingga menyebabkan berlaku peningkatan kes. Kita lihat ada beberapa negeri yang kesnya sudah menurun begitu rendah sekali, meningkat terjadi beberapa kes kemudiannya. Seperti kita lihat pada Labuan dan juga Perlis serta beberapa negeri lain. Ini mungkin menunjukkan bahawa walaupun kita berusaha untuk memberikan vaksinasi, tetapi kalau SOP tidak diikuti, terutama sekali apabila berhadapan atau mereka masuk ke mall, ke kedai-kedai makan, restoran dan sebagainya, maka kejangkitan akan boleh berlaku dan tindakan yang tegas harus diambil oleh pihak yang berwajib kepada kedua-dua pihak, iaitu kepada pengendali kedai makanan dan juga restoran-restoran serta mall tersebut, dan juga kepada ahli masyarakat yang mengeksploitasikan keadaan dan tidak mematuhi SOP. Kita perlu tegas dalam hal ini supaya memberikan mesej yang jelas kepada ahli masyarakat yang kita perlukan sokongan mereka, perlukan kerjasama mereka bagi mengawal COVID-19 ini dengan berkesan. Datuk, apa kebimbangan lain Datuk selepas ini? Sekarang ini kita tahu kita bimbang berkaitan dengan penularan varian Delta dan juga kebimbangan itu membawa kita kepada pematuhan SOP dan sebagainya. Tetapi selepas ini mungkin apa lagi yang perlu kita risaukan, terutamanya berkaitan dengan COVID-19 ini? Kewujudan varian-varian baharukah ataupun kesan vaksinasi itu terhadap imunisasi kita dan sebagainya, Datuk? Ya, sebenarnya walaupun varian-varian baru ini ditemui, tetapi sehingga setakat hari ini, semua daripada varian yang ada ini dapat dicegah melalui vaksinasi. Semua vaksin yang kita gunakan masih berkesan dan sesuai untuk mengawal varian-varian yang telah pun diidentifikasikan pada masa ini. Jadi itu bukan merupakan satu masalah yang besar dari segi penularan melalui varian baru. Tetapi yang penting adalah mereka yang mendapat vaksin harus mengikut SOP. Yang kedua pula adalah
yang saya risaukan apabila saya lihat sudah timbul masalah di mana ada di antara mereka yang tidak mengambil vaksin tetapi cuba mendapatkan sijil vaksin yang palsu. Ini merupakan satu perkara yang harus kita tangani dengan jelas. Kalau mereka tidak mengambil vaksin dan pada masa yang sama mereka cuba mendapatkan vaksin yang sijil vaksin palsu, ini akan memburukkan lagi keadaan. Dan saya rasa kita sudah mempunyai teknologi untuk mengesan perkara ini. Dan kalau kita dapat mengesan mereka yang memalsukan dokumen ini, maka tindakan tegas harus diambil kepada mereka. Sudahlah mereka terlibat dalam tidak memberikan sokongan kepada program pengawalan pandemik ini yang kita amat perlukan. Pada masa yang sama mereka juga melakukan kesalahan dari segi undang-undang. Jadi ini merupakan satu lagi perkara yang harus kita tegaskan. Kalau mereka tidak mau mengambil vaksin, mereka tidak harus terlibat dalam apa-apa aktiviti yang mana memerlukan vaksinasi dilakukan. Datuk, kebimbangan kita adalah apabila melihat kepada jumlah kes yang melepasi puluhan ribu contohnya. Tetapi kebimbangan kita juga melihat kepada kes kematian dan juga mereka yang berada di stage 4 dan juga 5. Tetapi bagaimana, adakah Datuk melihat bahawa kita akan ada kadar penurunan yang drastik dalam tempoh-tempoh tertentu untuk jumlah jangkitan di Malaysia? Ya, saya yakin dengan adanya peningkatan dalam liputan vaksinasi yang lebih tinggi, terutama sekali apabila melebihi daripada 50% dan sebagainya, kita akan dapat melihat penurunan yang agak drastik. Tetapi pada masa yang sama, ahli masyarakat juga seperti mana yang kita tahu mesti mengamalkan juga SOP-nya. Salah satu daripada kekuatan negara kita adalah kita mempunyai sistem mendapatkan informasi dengan begitu cepat dan dipaparkan kepada ahli masyarakat. Jadi ini merupakan salah satu daripada faktor kenapa kita lihat kesnya dilaporkan dengan begitu banyak sekali. Tapi saya yakin apabila kita mencapai tahap vaksinasi yang tinggi, ini merupakan satu daripada perkara yang boleh menurunkan bilangan kes. Sukar untuk kita mengurangkan kes kategori 1 dan kategori 2. Tetapi kita tahu bahawa kalau kita mempunyai sistem kesihatan yang mantap, maka kes kematian untuk kategori 3, 4 dan 5 ini dapat diturunkan, dapat dikurangkan dengan begitu drastik sekali. Dan ini merupakan salah satu usaha yang harus diteruskan oleh pimpinan yang akan datang. Baik, terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid yang merupakan pakar kesihatan awam. Kita dalam segmen ataupun slot cerita ini kita melihat kepada bagaimana jumlah dan juga kadar jangkitan COVID-19 di Malaysia untuk kita lebih memahami dan juga kita bersedia contohnya daripada untuk kita mengingatkan kembali apa yang kita lalui, yang perlu kita patuhi dan sebagainya. Baik, kita nak berhenti rehat seketika sebab selepas ini kita akan memberi fokus kepada cerita berkaitan dengan Kabinet dan juga ia memberi tumpuan kepada sektor ekonomi dan juga keadaan ataupun pemulihan ekonomi negara ketika kita dalam krisis pandemik COVID-19. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.